Memang dari segi hospital kesihatan awam, pakar kesihatan awam ni kita juga mengambil berat. Memang saya tahu ada perbezaan dari segi insentifnya daripada kesihatan pakar daripada hospital. Ada sedikit perbezaan dan kita telah pun sedang mengambil langkah untuk membaiki ataupun menyelaraskan perbezaan ini. Di samping itu dari segi kenaikan pangkat, saya ucap terima kasih dan kita akan lihat bagaimana kita nak mempercepatkan lagi. Memang ada jawatan, memang ada kekosongan dari segi jawatan pakar dan kita akan cuba mempercepatkan. Pengurusi, Datuk Yang Pengerusi, Sungai Siput, Yang Berhormat Sungai Siput membangkitkan beberapa perkara yang cadangan-cadangan yang bernas. Berhubung dengan sokongan untuk mendapatkan peruntukan yang lebih, saya ucap terima kasih. Memang Kementerian Kesihatan memerlukan peruntukan lebih. Kalau dikatakan bahawa kita hanya gunakan 2% GDP, itu rasa sebenarnya kita guna lebih. Kita belum mencapai tahap 5% GDP, tapi telah pun lebih kurang 4% lah GDP yang telah kita gunakan untuk peruntukan Kementerian Kesihatan. Dan peningkatan kos yang begitu tinggi dalam bidang perubatan ini adalah amat kita bimbang. Sebenarnya pada masa sekarang tanggungan kerajaan telah memberi subsidi lebih kurang 98% daripada kos perubatan dalam negara kita. Hanya 2% yang dibayar kalau kita lihat daripada perkhidmatan yang diberi di hospital-hospital dan klinik-klinik. Ini telah pun kita mengambil kira tentang kos yang setiap hari meningkat. Saya ucap terima kasih kalau kita dapat lagi tambah peruntukan. Memang kita perlu tambah. Saya tahu tiap-tiap tahun peruntukan ini akan terus meningkat. Kalau tahun lalu hanya lebih kurang 10 bilion, tahun ini 12.9 bilion, tahun depan dia akan terus meningkat kerana bilangan populasi meningkat, kos medical meningkat dan sebagainya. Memang tak cukup dari segi peruntukan. Dari segi penghijrahan ataupun 30% pakar di hospital awam untuk memberi khidmat kepada 7% di patient di hospital awam ni, saya bersetuju. Memang kita kekurangan pakar dan banyak usaha telah diambil dan akan diambil seterusnya untuk memastikan pakar-pakar tidak berhijrah ke hospital swasta. Oleh itu, the full paying patient adalah satu langkah Yang untuk Muhammad, saya ingat kalau biarlah Menteri menjawab. Oleh kerana kita ada 4 kementerian lagi, Yang Muhammad, 2 rang undang-undang dan saya akan cepatkan soal berhijrah, penghijrahan. Short one, quick one. Terima kasih Datuk Speaker, Datuk Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya tertarik soal penghijrahan pakar-pakar daripada hospital-hospital kita ke private, ke luar negara. Adakah Yang Berhormat Menteri ada statistik berapa dalam 1 tahun yang berhijrah ini? Itu penting juga. Dan berapa jumlah pakar yang masuk kepada perkhidmatan kementerian? Memang saya tak ada bilangan doktor pakar yang berhijrah secara terperinci. Tetapi boleh saya katakan di sini contohnya, pada tahun 2007 kita ada 1897 doktor pakar. Tapi apabila masuk tahun 2008 tinggal 1860. Memang ada yang berhijrah. Bilangan akan berkurangan walaupun kita tambah lagi doktor-doktor pakar yang dilatih dan masuk, tapi keseluruhannya masih kurang. Setiap tahun walaupun kita tingkatkan bilangan doktor pakar, tapi keseluruhannya masih tidak boleh meningkat ke tahap yang kita hendakkan 3,000 orang, katakan seluruh. The more we train, the more yang ada yang meninggalkan perkhidmatan kita. Tapi memang jawab balik pada full paying patient yang diucapkan oleh Yang Berhormat Sungai Siput tadi. Full paying patient adalah satu langkah untuk kita mengekalkan spesialis atau doktor pakar di dalam hospital awam. Dan saya nak beritahu ahli-ahli yang berhormat
bahawa full paying patient ini, tujuan skim full paying patient ini adalah memastikan pesakit yang benar-benar mampu membayar saja diberikan perkhidmatan ini. Walau bagaimanapun, skim ini hanya dilaksanakan secara perintis di Hospital Putrajaya dan Hospital Serdang mulai Ogos 2007. Satu kajian mengenai keberkesanan skim akan dijalankan selepas Ogos 2008. Cadangan yang berhormat akan diambil kira. Saya nak tekankan di sini bahawa kita tidak akan we are not distract from the primary duties, because kerana doktor-doktor pakar ni yang buat kerja pada hujung minggu, only weekend, Saturday, diberi mereka peluang balik ke hospital untuk menjalankan full paying patient care services. Ini adalah untuk saya tegaskan di sini. Sikit saya tentang full paying patient. Sebab di Hospital Serdang saya mendapat rungutan daripada doktor pakar, mereka mengatakan pesakit dah bayar kepada hospital tapi mereka tu tidak mendapat bayaran yang dibayar oleh pesakit terhadap khidmat yang diberikan. Saya memang tahu bahawa ada doktor dalam pengajangan tunggal tak dapat bayaran lagi. Ini kerana proses perbelanjaan kita dalam kementerian kita telah pun kita segerakan, tak akan kita bayar. Memang dah dapat kelulusan dan kita akan bayar dalam masa tersingkat inilah kita akan buat ni. Yang berhormat, Sungai Siput juga berbincang berhubung dengan Suruhanjaya. Memang kita akan lihat, memang sekarang kita kerjasama baik dengan Suruhanjaya yang sedia ada. Kita akan melihat bagaimana nak mempertingkatkan keberkesanan pelantikan doktor-doktor dan doktor pakar ini. Berhubung dengan cadangan Shah Alam, saya nak tegaskan sini bahawa memang Shah Alam akan mempunyai satu hospital lah yang risau. Kita akan